قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul dalam bacaan majlis bacaan ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita petunjuk, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq dengan bacaan kitab kita pada malam ni. Dan sesungguhnya tujuan untuk kita menuntut ilmu adalah tidak lain tidak bukan untuk menambah taqwa kepada Allah, untuk menambah rasa gerun padanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar hanya takut Allah subhanahu wa ta'ala, merasa gerun padanya adalah al-ulama, orang yang berilmu. Ayat ini dalil bahawa makin bertambah ilmu seseorang, makin tambah khasyahnya, rasa gerunnya pada Allah ta'ala, yang terlahir pada amalannya, lahir pada akhlaknya dan ucapannya. Sebab itulah masyhur daripada ucapan ramai salaf yang menyebutkan, mengatakan bahawa kafa bil khasyati ilma, kafa bil khasyati ilma, wa kafa bil isyani jahla. Cukuplah kalau seorang itu dia khasyah, maka dia itulah berilmu dah. Maksudnya cukuplah khasyah itu. Katakanlah dia menuntut ilmu, dia tak jadi ulama', dia tak jadi alim, tak jadi ustaz, tak jadi pendakwah sekalipun, kalau dia jadi khasyah kepada Allah Ta'ala, dah, itulah tujuan ilmu yang dikehendaki daripada, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sentiasa kena luruskan niat. Pada zaman sekarang ni ramai orang yang gunakan nikmat ni untuk mencari makan. Sebab itulah dalam kitab Iqtida'il Ilmi wal Amal, satu kitab yang sangat bagus, kita kena baca buku tu, saya sekalian. Dia sebut bahawa ilmu ini syahwat. Ilmu ni dia ada syahwat ni. Sebab ilmu ni makin tambah, jadi kita makin rasa makin hebat, dan jadi syahwat. Dan yang menahan syahwat tu ialah amalnya. Jadi kita tengok orang mungkin tambah ilmu tapi subuh pun tak bangun, Allah musta'an. Alhamdulillah. Ini satu benda yang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Subuh tak bangun, lepas tu qiyam lagi lah jauh sekali. Solat-solat sunat diabaikan. Solat jemaah langsung tidak ada semangat untuk mendirikan solat jemaah. Tidak berkejar untuk mencari saf yang pertama. Allah musta'an. Jadi kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada khudlan. Na'udzubillahi minal khudlan. Kita sambung buku kita, muka surat 37, betul tak? Pada perenggan menurut At-Tirmidzi, betul tak atas?
Ar-Rabb. Tapi kita ulang kaji balik. Menurut At-Tirmidzi baca atas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi al-mala. Allahumma ghafir lana wa li shaykhina wa li jami'al mustami'in. Telah berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Al-Quran Azim, menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan pujian yang dia sampaikan itu lebih baik daripada nikmat yang diperolehnya. Huruf alif. Ini salah satu maksud hadis ni. Allah tidak menganugerahkan satu nikmat seorang hamba kemudian dia ucap alhamdulillah, melainkan ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang dia dapat. Faham tak hadis ni? Katakanlah Allah Ta'ala bagi dia makan, kemudian dia makan, dia baca alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu lagi bagus daripada makanan, rezeki makanan yang dia dapat. Itu maksud hadis ni. Sebab apa? Sebab alhamdulillah ni tamla'ul mizan, tamla'u ma bainas samawati wal ard, mengisi antara langit dan bumi. Satu. Hadis ni juga boleh kita faham macam ni. Cuba tengok bahasa Arab dia. Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan. Tidak ada satu nikmat, tidaklah Allah Ta'ala menganugerahkan ke atas seorang hamba dengan suatu nikmat, ni'matan. Faqala, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang dia telah diberikan itu lebih baik daripada apa yang diambil. Ukhidha tu kasih dia terjemahkan nikmat yang diperolehi kan. Tapi siapa faham bahasa Arab, akhadha maksudnya ambil. Kalau ukhidha diambil, ukhidha diambil. Kalau akhadha ambil, ukhidha diambil. Bina majhul. Apa maksudnya? Maksudnya tidaklah suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang yang lebih besar daripada alhamdulillah, yang nikmat itu diucapkan ketika alhamdulillah itu diucapkan ketika nikmatnya itu diambil. Okey, tadi kita faham bila orang dia bagi nikmat, dia dapat, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah lagi besar daripada nikmat tadi kan. Ini kita faham terbalik pula. Bila orang tu dikenakan dengan suatu musibah, ditarik nikmat dia, kemudian dia ucap alhamdulillah, maka itu lagi besar daripada apa yang diberi. Macam lagi pun dah pergi. Maksudnya kalau orang tu Allah Ta'ala ambil nikmat daripada dia, kemudian dia ucap alhamdulillah, alhamdulillah tu lagi besar ucapan tu daripada ucapan alhamdulillah ketika Allah Ta'ala bagi nikmat. Masya Allah. Dia kata Syekh Yahya Al-Hajuri, satu ulama besar dari Yaman, ketika disyarahkan hadis ni, disebut hadis ini dalil bahawa ucapan alhamdulillah ketika musibah lagi besar ganjaran dia daripada alhamdulillah ketika dapat nikmat. Masya Allah. Tapi berapa ramai orang bila dapat musibah cakap alhamdulillah kan? Tak ramai orang bila dapat musibah cakap alhamdulillah. Kenapa bila dapat musibah cakap alhamdulillah? Soalan. Ada pernah ingat satu kuliah dulu, belasan tahun dahulu, Dr. Abdullah Yasin dalam kuliah dia kata, kenapa alhamdulillah ketika musibah, kenapa kita ucap alhamdulillah ketika musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Ya, kenapa alhamdulillah, kenapa puji Allah kita dapat? Bukankah alhamdulillah ni kita dapat nikmat, syukur. Yang pertama, dia terima tu yang terbaik. Lagi apa dia?
Tak ucap Alhamdulillah. Yang kita Alhamdulillah. Kenapa puji Allah bila pula musibah? Dia ada beberapa jawapan. Pertama, musibah yang kita dapat tu tidaklah lagi besar daripada musibah yang orang lain terima. Kan? Kalau orang lain terima musibah lagi berat daripada kita, Alhamdulillah. Lepas tu kalau kita pergi jalan raya, kita nampak ada orang dapat musibah, apa kita kata? Alhamdulillah lagi apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang kamu mimba bertalaka bih. Alhamdulillahilladzi afani mimma bertalaka bih. Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada musibah yang kena kat kau. Satu, kita puji Allah sebab musibah kita tak adalah seteruk musibah orang lain. Yang kedua, bukan? Musibah yang kita terima itu bukan musibah pada agama. Lepas itulah kita baca, Imam sudah saya baca doa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhaf. Dalam doa tu apa dia? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadi musibah kami ini pada agama. Yang ketiga, tapi kita puji Allah, Alhamdulillah. Sebab dengan musibah itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Betul dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang bersabar ketika musibah dengan ganjaran yang dia tak boleh dapat dengan salatnya dan puasanya. Masya Allah. Jadi kalau kita salat, puasa, berapa sangat kita dapat. Tapi dengan musibah yang kita kena, kita sabar, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang. Hatta kalau dia salat pun tak dapat ganjaran macam tu. Sebab besarnya ganjaran orang yang terima, ditimpa. Sebab kita Alhamdulillah. Yang keempat, dan naikkan martabat dia, maqam. Yang kelima, dapat ganjaran, diampunkan dosa, martabat dia naik. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala telah memberi dia hidayah untuk bersabar dan mengucap Alhamdulillah ketika musibah. Itu lagi besar dia punya nikmat ni, iaitu Allah Ta'ala bagi dia petunjuk ketika musibah. Orang lain semua musibah marah, lupakan Allah Ta'ala. Allah kata walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang dia ditimpa musibah, dan orang yang walladzina ihtadaw, orang yang mendapat hidayah ni, zadahum huda, Allah tambah hidayah. Kata sebagai ulama tafsir, maksudnya ialah ketika dia marah, dia dapat hidayah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Tapi dia cakap mudah, tak semudahnya. Kerana kita pun maki bila kena musibah, kita langkah celaka betul, sial, macam-macam keluar, Allah musta'an. Jadi hadis ni menarik untuk difahami dengan disebut oleh Syekh tadi. Barakallahu fikum. Sambung. Huruf alif dan lam pada kata alhamdu menunjukkan bahawa segala jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Alhamdu alif lam al-istighraqiyah, iaitu alif lam yang menenggelamkan segala bentuk pujian. Iaitu maksudnya segala, bila ada alif lamnya pada alhamdu, maksudnya apa saja nama bentuk pujian itu termasuk dalam alhamdu. Itu
dipanggil alif lam al-istighraqiyah. Baik, sambung. Ar-Rabbu adalah pemilik, penguasa dan pengendali. Masya Allah, pemilik, penguasa dan pengendali, pentadbir. Itu maksud Rabb yang sebenar. Baik, pemilik, penguasa dan pengendali. Menurut bahasa Arab, kata Rabb dituju kepada tuan dan siapa yang berbuat demi perbaikan. Tambah lagi keempat, Rabb juga maksudnya tuan. Al-Sayyid, Al-Sayyidul Muta', tuan yang ditaati. Dan juga yang berbuat baik, yang yuslih, yang dia berusaha untuk nak mengelokkan. Berusaha untuk mengelokkan. Betullah suri rumah dipanggil apa dia? Rabbatu baitin. Suri rumah dipanggil Rabbatu baitin. Ada nasyid Arab dia kata ummi rabbatu baitin ummi ma ahlaha kaifal baitu yakunu la a'rifu laulaha. Dia kata ibu aku seorang rabbatu bait, suri rumah. Ummi ma ahlaha, ummi bagusnya ibu aku. Kaifal baitu yakunu, apa jadi kat rumah. La a'rifu laulaha, kalau tak adalah mak ambillah rumah tu kan terbalik. Kalau ayah jaga 2 hari cukup. Kan? Terbalik rumah. Tapi kalau mak jaga, isteri kita jaga, teratur di rumah. Masya Allah. Kan? Jadi Rabb tu maksudnya, Rabb tu ialah pemilik, penjaga, pentadbir, tuan yang ditaati. Betul tak? Kan? Kat rumah kita siapa yang tentukan kita je berambut? Kita ke isteri kita? Wan? Ke tak? Isteri. Awak tuan yang ditaati. Rabb. Nak bahagia ke nak betul? Nak. Itu kan. Bang macam ni lah bang, macam ni lah bang. Okey, kan. Setiap bulan tukar. Dia tukar sini, tukar sana. Ada je idea je lah. Tukar Shopee ada je idea dia. Jadi memang dia tuan, dia sentiasa memikirkan macam mana nak yuslihu al-bait, untuk mengelokkan, mencantikkan, mengelokkan. Nampak tak, itu asalnya Rabb. Sambung. Dan sifat ini hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi alam ni, Rabb alam ni, Al-Rabb hanya layak untuk Allah. Al-Rabb ada alif lam, tak boleh bagi pada orang lain. Hatta kalau tak ada alif lam sekalipun, Rabb sekalipun, kalau umum macam tu je, Rabb sahaja. Kata Rabb, sama ada Ar-Rabb atau Rabb sahaja, tak boleh bagi kat makhluk. Jadi Rabb ni tak boleh. Tapi kalau dia kata Rabbul Bait, boleh. Rabbul Dar boleh. Rabbul Syarikah boleh. Rabb syarikat, Rabb boleh. Tapi alal itlaq, mutlak macam tu, tak ada alif lam, Rabb tak boleh. So itulah antaranya kita sebut alhamdulillah Allah Ta'ala telah jadikan makhluk ni tak ada siapa pun letak nama ada Muhammad Rabb ke. Bahkan orang Arab jahiliah dah beribu-ribu tahun tak ada seorang pun letak nama Rabb. Fitrah dia mengetahui bahawa dia bukan Rabb. Kan? Masya Allah, fitrah dia tahu dia bukan Rabb. Sambung. Kata Ar-Rabb tidak digunakan untuk selain Allah. Kata ini juga baru dapat digunakan untuk selainnya jika disambung dengan kata lain. Misalnya Rabbud Dar, Rabbud Dar, pemilik rumah. Sedangkan kata Ar-Rabb secara mutlak ia hanya boleh digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Secara mutlak maksudnya tak diikat dengan Rabb Ad-Dar ke, Rabb Al-Bait ke, Rabb Al-Syarikah ke, ila akhir. Ada yang mengatakan bahawa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung, Al-Ismul A'zam. Ada kata Rabb ni lah yang Ismul A'zam. Kan kita bincang sebelum ni, para ulama berbeza pendapat apakah Ismul A'zam.
iaitu nama Allah yang paling agung yang idza du'iya bihi ajaba. Bila dia berdoa dengannya pasti mustajab. Okey, ada kata Allah, ada kata Ar-Rabb, ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim, ada kata Hayyun ya Qayyum. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat kata, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu Nabi tanya, siapa yang doa tadi? Aku ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau telah berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang agung. Mana satu tu? Ada banyak kat situ kan? Nabi sengaja je tak bagi secara spesifik, sebab takut nanti orang tinggalkan nama-nama yang lain. Jadi biarlah kita dalam keadaan macam ni, kita mencari-cari dan kita gunakan semua nama-nama tersebut untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung. Ada yang mengatakan bahawa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung, Al-Ismul Azam. Sementara itu Al-Alamin adalah bentuk jamak dari kata alam, Alam, yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah Jalla Jalaluh. Alam itu apa maksudnya? Selain daripada Allah sebenarnya nama alam. Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir yang asal, panjang perbincangan ulama tentang siapakah alam. Sebahagian ulama mengatakan alam itu ialah jin dan manusia maksud dia. Okey. Sebab dia kata dalam perkataan ilmu, dan hanya jin dengan manusia saja yang menerima ilmu. Kalau dia kata alam, kan? Sebab Allah Ta'ala kata apa dalam Quran tu, ja'alna lil alamin nadhira. Apa ayat ni? Apa dia ni? Allahu Akbar. Dari lil alamin nadhira. Allahu Akbar. Allah sebut Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin. Ayat pertama surah Al-Furqan. Lupa pula. Allah kata Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Ta'ala kata Maha suci Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi, yang telah turunkan Furqan ke atas hamba-Nya supaya menjadi peringatan kepada sekalian alam. Supaya Al-Quran ni jadi peringatan kepada sekalian alam. Kita tanya balik, adakah Quran ni peringatan kepada pokok, monyet, kambing, bahan gunung? Jadi Quran ni peringatan kepada siapa? Manusia dan jin. Jadi ayat Furqan tadi dijadikan oleh sebagian ulama dalil bahawa alam tu ialah jin dan manusia. Cantik. Cumanya ulama kata tak, semua sekali alam. Sebab ayat tadi tu dimasukkan alam seluruhnya, tapi dia bermaksudkan jin dengan manusia, kan? Dimaksudkan, disebutkan umum, tapi dimaksudkan khusus, kan? Dimaksudkan khusus. Boleh jadi macam tu. Tayyib. Jadi dalam ringkasan ni dia buang semua khilaf-khilaf ulama tu, dia terus masuk alam itu ialah apa yang selain Allah, itu ialah alam. Jadi siapa selain Allah? Alam. Arash alam, bumi alam, malaikat alam, kita pun alam. Seperti kata Syekh Abdul Wahab dalam Usul Salasah, dia kata apa? Wa kullu ma siwallahi alamun, semua selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam, dan aku salah satu daripada alam tersebut. Sambung. Adapun
al-awalim. Ini berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit dan bumi, di daratan maupun di lautan. Jadi alam jamak dia boleh alamin, boleh juga jamak dia awalim. Maksudnya pelbagai jenis makhluk. Bukan maksud banyak, maksudnya pelbagai jenis. Okey, sambung. Sebagaimana setiap angkatan di suatu kurun atau zaman atau generasi disebut alam. Nah, Bashir bin Imarah meriwayatkan dari Abu Ra'ub dari Ad-Dhahhak Ibn Zahim, nah, dari Ibn Abbas. dari Ibn Abbas, arti alhamdulillahi rabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk di langit dan bumi serta yang berada di antara keduanya, baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Masya-Allah. Nah, sambung. Az-Zajjaj mengatakan al-alam berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masya-Allah. Al-Qurtubi membenarkan perkataan Az-Zajjaj itu seraya mengatakan kerana kata ini mencakup seluruh alam, yakni dunia dan akhirat. Jadi tepatlah pendapat yang kata alam tu selain Allah Ta'ala semua alam. Akhirat pun alam, arash pun alam, kan? Ini semua yang Allah Ta'ala cipta ialah alam. Kamu? Kata al-alam berasal dari kata al-alamah. Alamat. Orang Melayu panggil alamat. Alamat ni tujuh apa? Untuk tunjuk kan. Kalau kita nak cari rumah, kita kena alamat, baru kan? Alamah. Bukan alamah. Kalau ada sabdu atau lam. Kalau al-alamah ada sabdu atau lam, maksudnya orang yang sangat alim. Ini al-alamah. Dan orang Melayu pakai perkataan ni, alamat. Dan alamat ni kan petunjuk bukti kan. Ini alamat tak baik ni, maksudnya ada petunjuk tak baik kan? Baik, bukti dan petunjuk. Jadi kenapa? Sebab alam ni bukti petunjuk Allah Ta'ala ni ada, kan? Bukti dan petunjuk bahawa Allah Ta'ala ni ada. Mudah. Sambung. Menurut saya, yakni penulis, yakni Ibnu Katsir, diartikan demikian kerana ia adalah kata yang menunjukkan keberadaan pencipta serta keesaannya. Alam ni bukti bahawa Allah Ta'ala tu wujud dan Allah Ta'ala tu esa. Okey, macam mana alam ni bukti Allah Ta'ala tu wujud? Dalam ilmu akidah dia bincang masalah ni. Ada 4 dalil daripada alam ni bahawa Allah Ta'ala tu wujud dan Allah Ta'ala tu satu. Pertama dipanggil dalil sabab wal musabbab, iaitu kalau ada sebab mesti ada yang menyebabkannya. Betul tak? Ini fitrah manusia. Kalau kita pukul budak kat belakang kan, mesti dia pusing. Siapa buat? Dia tak ada pula kata terjadi dengan sendiri kot ni. Mana ada? Fitrah ada kan? Siapa buat ni? Betul tak? Sebab dan musabbab. Setiap kejadian mesti ada yang menyebabkannya. Baik, ini Arab Badui pun faham. Atau seorang Arab Badui, dia Perli, seorang Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah kata, kita ni bila nak kenal Allah, kita kena pakai kaedah aqliyah, dalilul hudud apa semua. Arab Badui kata apa susah benar. Kau tengok unta tu, maksudnya adalah unta. Maksudnya ada alam, adalah Tuhan. Aku tengok unta mana tahu dah ada bukti, ada alam. Tak perlu nak kaji dalil ulus, pakai dalil akal apa, Aristotle apa semua. Dah. Yang kedua dipanggil dalil al-inayah, dia panggil. Dalil al-inayah ni maksudnya ialah bila kita perhatikan semua yang ada pada alam ini semuanya untuk bantu manusia dan makhluk-makhluk lain. Dia seolah-olah macam kita contoh, kita ada apa? Kita bernafas, hidup kan? Hidup perlukan apa? Pernafasan, oksigen. Oksigen perlukan jantung untuk pump. Jantung untuk bergerak perlukan paru-paru. Paru-paru nak berfungsi perlukan jantung untuk pump darah. Darah perlukan apa? Kita perlu untuk kita makan. Makan dapat daripada mana? Makan dapat daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan.
Kita pula nak hidup nak oksigen. Oksigen datang mana? Daripada alam. Oksigen alam daripada pokok-pokok. Seolah semua ni dia berkhidmat untuk kita ada sinergi. Kalaulah kita tengok contohnya sekarang sistem kita punya pengangkutan, LRT lain, MRT lain, nak tukar dia kena turun naik dia pula apa semua. Berselirat, betul tak? Tapi badan kita ni satu alam yang sistem dia sendiri tak berselirat pun. Jadi dipanggil dalil al-inayah, iaitu Allah Ta'ala memberikan perhatian pada setiap badan kita ni. Dia ada sistem dia, dan sistem dia berkait pula dengan alam luar. Dia bukan dalam badan dia je. Dia nak hidup, dia perlukan vitamin D. Vitamin D dapat matahari. Matahari tu kalau dapat sikit dia terlebih panas, bahaya. Jauh sikit je sejuk dah, bahaya dah. Lepas tu kadar oksigen kena betul, kadar karbon dioksida kena betul, kadar gas kena betul. Kalau terlebih nanti racun pula, macam dekat setengah-setengah planet. Masya Allah. Lepas tu kena belajar sains. Barakallahu fikum. Nampak tak? Jadi ini dipanggil dalil al-inayah. Yang ketiga dipanggil dalilul itqan. Dalil al-itqan. Itqan ni maksudnya apa? Iaitu Allah Ta'ala bila buat something, dia very precise, tepat, halus dan cantik. Ini dalil bahawa yang dia ada pencipta. Kalau kita tengok orang buat meja dengan begitu cantik, halus ciptaan, maka kita akan anggap apa? Hebat dia ni, bagus, pencipta yang hebat. Ini juga alam lebih halus, lebih canggih. Tangan kita ni je ada berapa ribu saraf, berapa ratus saraf yang menggerakkan dia. Sangat kompleks ni tangan kita ni kan, dengan dia punya deria sentuhannya, dengan dia boleh bawa kepada otak-otak pula tersirkan. Allah Ustaz. Yang kelima dalil at-tarakum, iaitu dalil apa dia? Yang keempat dalil persamaan, iaitu apa dia? Dipanggil at-tarkib. Maksudnya alam ni semua sesuai dengan diri dia, sesuai dengan antara satu sama lain, sesuai antara satu sama lain. Maksudnya kita duduk Malaysia, sesuai dengan cuacanya, sesuai dengan makanannya, apa semua, seolah-olah macam Allah Ta'ala dah siapkan untuk kita. Nah, kamu nak makan kan? Nak makan apa? Daging, ada binatang. Badan kita perlukan iron, ada binatang. Binatang tu kalau kita makan, ada habis terus ke tak? Dia boleh lahirkan pula lagi binatang lain. Dan kelahiran dia pun cukup pula bagi makan untuk kita pula. Macam kita belajar rantaian makanan kan? Kenapa serangga banyak? Kenapa lembu tak sebanyak serangga? Kenapa singa tak sebanyak lembu? Kan? Ada dia punya fakta sains itu. Jadi bila kita tengok sistem yang sangat indah berjalan selama beribu-ribu tahun, tidak rosak, maka kita kata ini pasti ditadbir oleh suatu kuasa yang sangat. Lepas tu kalau kita debat dengan etis, oh tak ada Tuhan, so kita daripada mana? Kita ni dicipta dari sendiri. Kata kamu ada DNA tak? Ada DNA. DNA tu ada apa? Ada information. Siapa yang buat information tu? Siapa masukkan data dalam DNA kita tu? Oh sendiri. Kamu kata buku ni boleh ada data sendiri? Tak boleh. Handphone boleh ada data sendiri? Tak boleh. Kita kena download data, kita kena masukkan data. Tiba-tiba DNA dia boleh sendiri buat data dia. Allah Ustaz. Lepas tu 4 dalil ni, dalil utama daripada alam, bahawa Allah Ta'ala tu pencipta alam. Banyak lagi dalil yang lain, tapi para ulama sebut dalil 4 ni. Allahu'alam. Satu kali Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz ni siapa? Ini syair jahili, penyair zaman jahiliah. Okay. Dia kata apa? Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu, kam kaifa yajhaluhu al-jahilu, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Buat syair. Sungguh menghairankan bagaimana mungkin seseorang bisa mendurhakai Rabb,
atau mengingkarinya, padahal pada setiap segala sesuatu terdapat petanda yang ia menunjukkan bahawa dialah yang Maha Esa. Baca terjemahan tak best langsung kita tak masalah dia. Faya ajaba, alangkah peliknya. Orang Arab kata bila pelik tu, ya ajaba, peliknya. Kaifa yu'sal ilah, bagaimana Tuhan itu diderhakai. Am kaifa yajhaduhul jahilu, atau macam mana seorang yang degil tu nak boleh menentangnya. Wa fi kulli ayatin lahu ayah, wa fi kulli syai'in lahu ayah. Sedangkan dalam setiap sesuatu tu ada petanda yang Allah Ta'ala tu wujud. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahawa dia itu adalah yang satu. Baru sedap terjemah macam tu. Ini baca sungguh mengherankan bagaimana mungkin seorang nak pula kalau baca dah khutbah lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Rabb kita faham dah, Rabbil alamin. Setelah ini tauhid ar-rububiyah. Jadi Rabb ni pencipta, pemilik, pentadbir, tuan yang ditaati dan yang sentiasa berusaha mengelokkan. Yuslih al-muslih. Jadi kita beriman bahawa Tuhan satu-satunya Rabb, tauhidur rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ni tauhid rekaan Ibn Taymiyah ke? Dalam Quran ada. Satu kata Syekh Saleh Fauzan kata, siapa yang ingkar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat ni, kafir dia. Kalau maksud dia menafikan isi tu. Kalau dia nafikan penamaan rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu tak ada masalah, no problem. Kau nak panggil tauhid 2 ke 3 ke 4 ke 10 ke, tak kisah. Janji jangan nafikan Allah Ta'ala tu satu-satunya Rabb yang mencipta, mentadbir, memiliki alam, Tuhan yang ditaati dan yang yuslih, muslih. Kalau kamu engkar ni, kafir kamu. Lepas tu kita tanya balik kepada puak-puak yang anti betul, sebab video pun nak delete. Syekh Mahir cerita pasal tauhid rububiyah uluhiyah, video pun delete. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tujuan dia nak halang memfaham tauhid, moga-moga Allah Ta'ala burukkan tangan mereka ni, busukkan mereka ke dalam kubur mereka, dan kita akan bertemu akhirat kelak dalam keadaan dia dihukum depan Allah Ta'ala. Kita tengok dia puas hati kita akhirat. Tolak nak halang orang faham tauhid. Allah musta'an. Jadi dia tengok daripada website Facebook ni, yang zikir ngongeng Allahu amma tak delete pula. Tengok video tu, ya zikir tengok lagi dah ni video tu. Tanya Abang Syawal, tak delete video Syekh Mahir tentang tauhid dengan ayat Quran, dengan hadis. Allah musta'an. Sambung. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penjelasan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah diuraikan dalam tafsir Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak perlu diulangi lagi. Ar-Rahman disebut dengan Ar-Rahman, sifat Allah yang sangat-sangat merahmati. Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala yang selalu merahmati. Ar-Rahman, sifat zat. Ar-Rahim, sifat fi'il dia. Sifat zat dan juga fi'il yang terkait dengan perbuatan. Maksud. Sambung. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin sebagai bentuk taghrib, yakni anjuran sesuai targhib, yakni anjuran. Sesuai seusai menyebut tarhib, peringatan. Maksudnya apa? Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb maksudnya dia yang kontrol alam ni, dia kuasai alam, dia yang jaga alam. Apa perasaan kita? Rasa apa pada Allah? Rasa agung. Kalau kita masuk kawasan kan, jumpa satu Belanda datang, Assalamualaikum, kan, Otai datang,
Kau tahu siapa tu? Pula dia Abang Syawal. Oh, dia lah Abang Long sini. Apa perasaan kita? Jadi apa perasaan kita? Nak buat otai tak? Abang Long ada panggil geng-geng pukul kita lah. Kita pun Abang Syawal. Contohnya lah, kan? Atau kita masuk kawasan ni, dia ni lah raja tempat ni. Apa perasaan kita? Rasa takut, rasa gerun, rasa tak banyak lawan dia. Itu dipanggil terhib. Terhib, menggerunkan, menakutkan, peringatan. Dia berkata rahib, rahaba, kan? Tapi kemudian Allah Ta'ala dihilang. Maksudnya Allah Ta'ala kata, tapi walaupun aku ni ketua, aku ni jaga alam, aku pemilik alam, akulah otai kawasan ni, aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ingat, aku ni penyayang, aku ni murah. Jadi ini targhib selepas tarhib. Lepas tu kita dengan anak kita kena sentiasa menjadi targhib wa tarhib. Dengan guru, dengan pelajar kita, targhib wa tarhib. Bos pun dengan di bawah dia, targhib wa tarhib. Tak boleh lebih targhib, nanti naik kepala. Tak boleh juga lebih tarhib, nanti jadi takut sangat. Dia takut pula, dia menipu. Anak kita kalau dia takut sangat kita, dia akan tipu kita. Tapi kalau kita lebih sangat pula, dia akan pijak pula kepada kita, ambil kesempatan pula. Lepas tu kita ada targhib wa tarhib. Kaedah targhib wa tarhib ni memang kaedah Qur'ani. Kaedah Qur'ani, kaedah Quran dan Sunnah. Kaedah Quran dan Sunnah. Naib. Maksud dalam Quran Allah Ta'ala kata, nabbi ibadi annani anal ghafurur rahim wa anna azabi azabun alim. Bagi tahu kepada hamba aku bahawa aku ni pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi bagi tahu juga kepada hamba aku bahawa aku ni azabku sangatlah pedih. Targhib, tarhib. Lepas tu kita buat kelas targhib dan tarhib Ustaz Zari. Masya-Allah. Sambung. Konteks seperti ini juga disebutkan dalam firman-Nya yang lain. Antara lain dalam ayat Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adabul alim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Masya-Allah. Juga firman Allah Azza wa Jalla, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak? Siksa boleh disebut penyayang. Al-Qurtubi rahimahullah melanjutkan, Ar-Rabb merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim menunjuk adalah anjuran. Nampak? Ini kita para ulama, kita bukan kita ringkas ni. Jadi Ar-Rabb itu tarhib dan Ar-Rahman Ar-Rahim ialah targhib, peringatan daripada kita melakukan maksiat, dan targhib anjuran untuk kita minta ampun padanya dan kembali kepadanya. Okey, Dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqbah ma tami'a fi jannati ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun." Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, nescaya dia akan bersemangat untuk menggapai syurganya. Dan seandainya orang salah terjemahan. Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, nescaya tidak ada orang yang berharapkan syurganya. Tulis itu, betul kan? Tuan pakailah pensel, betulkan semua. Nescaya tidak ada orang yang
ingin apa? Yang berharap dapatkan syurga-Nya. Saya dia tidak akan berharap dapatkan syurga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia tahu, kalau dia tengok azab Allah Ta'ala, dia tengok tak ada harapan, tak ada can aku ni nak dapat syurga. Itu maksud dia. Kalau kita ni tahu dosa-dosa kita macam mana dia punya kesan dia di akhirat kelak, nescaya kita ni akan tak ada siapa dah, kita ni tak layak dapat syurga lah kita. Ini ulama salaf dulu macam ni perasaan dia. Lau ya'lamul mu'min, orang beriman ni kan, apa yang daripada ma'indallah min al-uqubah ma tami'a, tidak berharap. Ma tu tidak, fi jannati ahad, tak ada siapa yang tamakkan, yang nakkan syurga. Siapa semua takut, tak ada harapan. Tapi walau ya'lamul kafir, tapi kalau orang kafir tahulah rahmat di sisi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan bagi pada dia, nescaya tidak ada siapa pun akan putus asa daripada rahmat. Maksudnya orang kafir pun takkan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita kena ada sisi perasaan ni, takut dan harap. Takut, kita takut je, khauf dan ar-raja. Dan bab ni sangat banyak hadisnya. Tak apalah, tentang ngaji kitab Riyadhus Shalihin nanti Targhib Tarhib, insya-Allah akan jumpa lah hadis tu. Nah, sambung. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sebagian qari membacanya Maliki Yaumiddin, meniadakan alif setelah huruf mim. Faham tak? Maksudnya ma tu baca pendek, Maliki Yaumiddin. Nah. Adapun qurra, yakni para qari yang lain membacanya dengan menggunakan alif setelah mim, menjadi Maliki. Maliki, nah. Kedua bacaan itu benar. Bahkan mutawatir dalam qiraat sab'ah, yakni 7 qiraat. Qiraat sab'ah. Okey. 7 qiraat yang mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir maksudnya tidak diketikaikan kesahihannya. Okey. Nah. Sambung. Kata malikun berasal dari kata al-milku. Kalau malik daripada milk, kalau malik daripada mulk. Nanti kita tengok bawah ni. Al-milk menjadi malik daripada pemilikan. Maksudnya malik pemilik. Malik pemilik. Nah, sambung. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Nampak? Inna nahnu narithul ard, kami yang warisi. Maksudnya Allah Ta'ala yang memilikinya. Jadi Maliki Yaumiddin, Malik pemilik, Yaum hari, Ad-Din pembalasan. Naam. Sedangkan Malik berasal dari kata Al-Mulk, yakni kerajaan. Jadi kalau Malik dengan pendek, maksudnya raja. Kalau kita Al-Malik Faisal, kita kata Al-Malik Faisal, Al-Malik Salman, raja. Jadi Malik pendek maksudnya raja, kerajaan, pemilik kerajaan, iaitu yang mempunyai kerajaan. Jadi Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Sama aje. Sama mana firman Allah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkal yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Qahhar, Maha mengalahkan. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.